criminals are taking advantage. Here's how AI is transforming online crimes. I was shocked. I was like, no way. I couldn't, it just took my breath away. This mom got the scariest phone call of her life. On the other end, she hears her daughter crying. She's like, Mom, I messed up. It's a disturbing new trend, another layer of artificial intelligence. You know, as an entity, what could possibly happen if this gets into the wrong hands? Isu AI. AI adalah salah satu teknologi yang sering digunakan pada masa kini. AI adalah sebuah isu kritikal dan isu kritikal ini adalah isu kritikal yang rentak automasi. AI membolehkan eksploitasi ketenangan atau kerentanan pada skala global dalam masa minit. Ia adalah perubahan kelajuan yang kita sedang kalah. Kualiti serangan juga meningkat. Kami melihat kejutaraan sosial yang sempurna. AI meniru gaya komunikasi mangsa menjadikan phishing hampir mustahil untuk dikesan oleh manusia. Risikonya terus melonjak, terutamanya kepada infrastruktur kritikal. Kemudahan akses kepada alat serangan AI meningkatkan risiko kegagalan sistem berantai dalam hospital dan utility. Malware polimorfik ialah antara ancaman cyber yang paling licik pada era digital. Ia mempunyai keupayaan untuk menukar bentuk kodnya yang setiap kali dijalankan, menjadikannya sukar dikesan oleh perisian keselamatan biasa. Walaupun berubah rupa, fungsi jahatnya kekal, menyusup masuk, mencuri data dan merosakkan sistem. Dalam dunia cyber yang penuh cabaran, malware seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kita sentiasa peka dan sentiasa bersedia melindungi maklumat digital kita. Kelajuan sistem AI ini menimbulkan isu berkaitan etika. Keputusan berkaitan AI security perlu dibuat bagi kecerdasan buatan AI dalam tempoh beberapa milisaat. Persoalannya, siapakah yang harus dipertanggungjawabkan sekiranya AI pertahanan ini atau security ini melakukan kesilapan? Oleh itu, kita memerlukan pihak atau sesuatu institusi yang bertanggungjawab dalam mengawal sistem AI ini membuat sebarang keputusan. People always say seeing is believing, but in 2023, some viral photos made everyone question that. In March, photos showing President Donald Trump being arrested spread across social media. They exploded on Twitter, Instagram, and all over the internet. A lot of people thought the arrest was real until they found out it was all a lie. Deep fake photos like these swirled around social media, seemingly showing the former president struggling with authorities. AI experts noticed details like strange skin tones, blurry faces, and body parts that didn't look right. They may look real, but none of them are. It turned out that these photos were created using an AI tool called Midjourney. The fake images of President Trump caused so much chaos that Midjourney banned the person who made those images. Midjourney AI Ancaman deepfake dan manipulasi. Deepfake adalah manifesti yang paling menakutkan. Kami melihat penipuan secara deepfake untuk pemindahan wang semuanya kini mudah dicipta tanpa kemahiran teknikal yang mendalam. Deepfake bukan hanya kewangan, ia ancaman kepada kesahihan. Fikirkan tentang manipulasi pasaran saham atau arahan palsu kepada sistem kawalan lalu lintas udara.
Di dunia yang semakin dikuasai oleh teknologi yang serba canggih pada masa kini, ancaman bukan sahaja datang dari segi fizikal. Terdapat juga musuh dalam selimut iaitu deepfake. Deepfake mampu meniru suara, emosi dan wajah seseorang sehinggakan kita keliru untuk mengetahui itu sesuatu perkara itu palsu ataupun benar. Di sinilah adversarial AI memainkan peranan penting kerana ia mampu mengesan sesuatu perkara yang palsu dan benar. Kita perlukan undang-undang yang mewajibkan setiap kandungan AI ada penanda khas. Ini penting supaya kita tahu siapa buat dan mudah kesan kalau disalahguna. Kini kita berada dalam pertempuran era baru yang bukan menggunakan senjata api tapi kod. Untuk melindungi diri kita, kita harus memerlukan AI untuk melawan AI. Ini juga bermakna mengukuhkan rantaian bekalan perisian kita. Kita mesti mengaudit kod dengan alat AI yang lebih baik daripada yang digunakan oleh penyerang. Menguatkuasakan zero trust dalam pembangunan. Secara organisasi, kita mesti menerima prinsip zero trust sepenuhnya. Jangan percayakan sesiapa, jangan percayakan sebarang peranti, kecuali disahkan secara berterusan. Dan pertahanan pertama adalah manusia. Kesedaran manusia adalah sangat penting. Kita perlu mendidik orang ramai untuk mengamalkan sikap skeptikal digital. Dalam era ancaman cyber yang semakin kompleks, tindakan bersendirian bukan lagi satu pilihan. Kita perlukan satu kerjasama global, rangkaian negara yang bersedia berkongsi maklumat ancaman secara nyata dan lebih penting menyeragamkan undang-undang antarabangsa agar kita tidak memberi ruang kepada penjenayah untuk berselindung di sebalik sempadan. Dan pada akhirnya, sebuah institusi dan jawatan kuasa yang berkaitan dengan etika AI cyber hendaklah ditubuhkan bagi memastikan penggunaan AI tidak melanggar privasi serta tidak membawa kepada bias algoritma.